المستقيم لبركة القرآن العظيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشارفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, pimpinan masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama, sama-sama kita berniat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Seterusnya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan, peluang, ruang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita hingga ke saat ini. Masih lagi Allah Ta'ala menggerakkan tubuh badan kita, Allah Ta'ala menggerakkan hati kita untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah ni untuk melaksanakan solat fardu maghrib secara berjemaah. Di antara maghrib dan isyak ini tuan-tuan, masa lapang yang ada sama-sama kita penuhi masa kita dengan majlis ilmu yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kuliah yang lepas kita membicarakan tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita menyentuh tentang tajuk kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita sebut tentang sirah, kita sebut tentang sirah, membincangkan tentang riwayat hidup Rasulullah. Bila sebut sirah, bermaksud kita membincangkan ataupun kita membaca riwayat hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada kelahiran Rasulullah sehinggalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut sebagai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuliah lepas tuan-tuan kita melihat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Taala memilih kota Mekah sebagai tempat kelahiran Rasulullah. Ni kalau tuan-tuan masih ingat lagi perbincangan kita, kenapa Allah Ta'ala pilih kota Mekah sebagai negeri kelahiran. Antara faktornya adalah kerana terletaknya tapak Kaabah di sana. Seperti mana kita tahu sejak zaman Nabi Ibrahim kan, orang Islam duk mai ke Mekah, tawaf keliling Kaabah sejak zaman Nabi Ibrahim AS. Kemudian kita lihat di Mekah ni di manakah kedudukan tempat kelahiran Rasulullah, rumah kelahiran ataupun tempat yang tepat di manakah Rasulullah dilahirkan. Kuliah selepas kita dah sebut, kalau tuan-tuan daripada dalam Masjidil Haram, tuan-tuan keluar melalui pintu Marwah, belah kanan ada satu tempat, iaitulah yang bernama Maktabah Makkahul Mukarramah ataupun disebut sebagai perpustakaan Mekah Al-Mukarramah. Di situ tempat dia tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, perpustakaan. Maka disitulah tempat Rasulullah dilahirkan oleh Aminah bintu Wahab. Di situ. Ni kalau tuan-tuan pergi Mekah lah, akan datang buat umrah ke haji, tuan-tuan nak tengok di manakah tempat Rasulullah dilahirkan, di situ. Kalau kita sekarang ni rata-rata lahir di hospital kan, maka Rasulullah dilahir di situ. Kini menjadi maktabah ataupun perpustakaan Mekah Al-Mukarramah. Kemudian tuan-tuan kita melihat Tok Wan Nabi SAW, Datuk Nabi Abdul Muttalib, dikurniakan zuriat yang ramai, 10 orang anak laki-laki, 5 atau 6 orang anak perempuan. Ini hasil daripada perkahwinan dengan beberapa orang isteri. Ni sehingga kan tuan-tuan, Abdul Muttalib pernah bernazar. Ini kita refresh semula secara ringkas. Abdul Muttalib pernah bernazar tuan-tuan. Suatu hari Abdul Muttalib bernazar bahawasanya jika Allah Ta'ala mengurniakan dia zuriat anak laki-laki yang ramai, maka Abdul Muttalib bernazar akan menyembelih salah seorang anak dia daripada 10 orang tu.
ya, maka beberapa kali undian telah dibuat. Beberapa kali undian dibuat, maka setiap kali undian yang dibuat pasti akan terkena kepada anaknya yang paling bongsu, iaitulah Abdullah. Abdullah ni siapa? Bapa Nabi SAW. Abdullah ni anak laki-laki bongsu, ya. Buat beberapa kali undian, pasti akan terkena kepada Abdullah. Lalu ringkas cerita tuan-tuan, hujung last sekali Abdul Muttalib tak jadi sembelih anak dia, ya, walaupun seorang tak jadi. Sebab bila buat undian asyik terkena pada Abdullah. Kenapa tak jadi sembelih? Sebab Abdullah ini merupakan anak kesayangan, anak yang paling dicintai, disayangi, dikasihi oleh Abdul Muttalib. Ni Abdullah ni, ya. Nak tahu tuan-tuan, Abdullah ni kita pernah sebut akhlak dia, sifat dia sangat-sangat luar biasa. Seorang yang rajin, akhlak yang baik, juga memiliki wajah yang tampan. Maka Rasulullah SAW dia mewarisi kentampanan ataupun handsome-nya Rasulullah ni daripada ayah dia, ya. Nak kata cantiknya, handsome-nya Rasulullah, ibarat bulan tuan-tuan. Separuh bulan ni kecantikan dia, ni perumpamaan tuan-tuan. Kita kata dulu Nabi Yusuf ni paling handsome kan, bulan tu cantik. Separuh ni kita lihat adalah ketampanan ataupun kehandsoman Nabi Yusuf. Keseluruhan bulan itu adalah milik Rasulullah SAW. Maksudnya cantik, lawa, handsome-nya Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, bila mana Abdullah ni dia terlalu handsome, akhlak baik, rajin, jadi ramai anak dara ni dia terpikat dengan dia. Lalu Abdullah ni sering digoda, ataupun anak dara wanita Mekah ketika itu kerap nak cuba menggoda Abdullah, nak memikat Abdullah lah, senang cerita ni, ya. Lalu bila mana melihat keadaan sebegitu, Abdul Muttalib, tok wan Nabi ni, dia ambil satu keputusan untuk mengahwinkan Abdullah dengan seorang wanita ataupun anak dara daripada keturunan Bani Zuhrah yang bernama Aminah bintu Wahab. Abdullah ni akhlak baik dah, cantik, kita dah tahu. Aminah ni macam mana pula? Aminah ni terkenal dengan seorang wanita yang menjaga maruah diri. Jadi tak pelik tuan-tuan, lahirnya zuriat yang sangat comel, yang sangat elok akhlak, iaitu Rasulullah SAW. Lalu Abdullah dan Aminah ni pun berkahwin. Berkahwin, sempatlah duduk beberapa bulan satu rumah kan. Selang beberapa bulan, tak sampai tempoh setahun, dalam perjalanan Abdullah pulang daripada berniaga nak menuju ke kota Mekah, nak balik rumah dah ni, nak jumpa anak isteri ni, walaupun Rasulullah dalam kandungan Aminah. Dalam perjalanan pulang, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala ambil nyawa Abdullah. Itulah merupakan ujian pertama yang terbesar yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir-lahir tak ada ayah, yatim tuan-tuan, anak yatim, lahir-lahir anak yatim. Saya yakin dan percaya rata-rata kebanyakan kita dalam masjid ni, mungkin ada 3, 4, 5 orang, tapi majoriti termasuk diri saya, lahir-lahir ada ayah. Betul tak? Lahir-lahir ada ayah. Kita sempat merasai kasih sayang, pelukan, curahan kasih sayang daripada seorang ayah. Kita dapat rasa. Berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, bila Nabi SAW lahir tak ada ayah, lalu Aminah serahkan bayi tersebut ataupun Rasulullah ni kepada tok wan Abdul Muttalib. Rasulullah ni jadi cucu kesayangan Abdul Muttalib. Sebab apa? Sebab lahirnya daripada zuriat anak kesayangannya yang bernama Abdullah. Dan maka tok wan tuan-tuan, tok ni dia seronok cucu kan, duk timang-timang, duk pusing, bawa keliling Kaabah tu, bawa masuk dalam Kaabah. Ketika itulah berlaku peristiwa yang mana Abdul Muttalib menamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu nama yang sangat ganjil, iaitulah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa disebut ganjil tuan-tuan? Sebab tak pernah diberi lagi nama orang Muhammad sebelum kelahiran Rasulullah. Muhammad ni nama pelik dah, asing, aneh. Kita sekarang ni Muhammad ni biasa dah. Kita sekalikan nama, contoh Muhammad Aiman ke Muhammad Abdullah. Tapi waktu tu tuan-tuan, asing waktu tu. Masyarakat Mekah ni, Arab Mekah ni asing nama Muhammad. Dengan pengharapan Abdul Muttalib menamakan Muhammad kepada bayi tersebut supaya dewasa nanti, besar nanti menjadi orang yang sentiasa dipuji kebaikannya oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Subhanallah. Harapan Abdul Muttalib. Itu sejarah nama Nabi Muhammad SAW. Kemudian tuan-tuan, bila Nabi dah lahir,
Adat orang Mekah ketika itu tuan-tuan, mereka ni akan hantar bayi-bayi yang lahir ni di perkampungan. Perkampungan disebut sebagai perkampungan Bani Sa'ad ibn Bakar ataupun disebut sebagai perkampungan As-Sa'diyah. Maka di sana Rasulullah SAW telah diasuh ataupun telah diambil upah susu oleh Halimatus Sa'diyah. Masyhur, Halimatus Sa'diyah sangat masyhur antara ibu susuan Rasulullah SAW. Jaga 2 tahun dia duduk menyusu dengan Halimatus Sa'diyah. Cukup 2 tahun tuan-tuan, bayi-bayi ini akan dihantar semula ke keluarga kandung masing-masing. Tetapi tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah pi semula ke Mekah bukan untuk memulangkan Rasulullah kepada ibunya Aminah, akan tetapi Halimatus Sa'diyah ingin memujuk Aminah bintu Wahab untuk meneruskan jagaan terhadap bayi tersebut yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Seronok jaga bayi Nabi Muhammad ni, seronok tuan-tuan. Sebab apa? Sebab telah mengalir keberkatan di dalam keluarga Halimatus Sa'diyah. Tanam-tanamannya ditanam oleh Halimatus Sa'diyah duk menjadi. Binatang ternakannya diternak oleh suami Al-Haris, menjadi sihat, susu banyak, gemuk-gemuk. Maka jiran-jiran keliling ni berasa cemburu tuan-tuan. Tapi baik mereka yang cemburu tuan-tuan, mereka tak hantar sihir ke, tak hantar benda-benda yang sekarang ni karut. Mereka pergi jumpa Halimatus Sa'diyah. Ni cemburu ni, dia tengok ni. Lalu pergi jumpa Halimatus Sa'diyah, kata, wahai Halimah dan keluarga, beruntunglah kamu kerana telah mengalir keberkatan bayi yang diambil daripada Mekah. Subhanallah. Kisah tu tuan-tuan panjang. Sebab apa? Sebab Halimatus Sa'diyah awal-awal dia datang Mekah tuan-tuan, sampai di Mekah tengok bayi lain semua dah diambil, tinggal seorang bayi je. Itulah Muhammad ibn Abdullah. Orang lain tak mau ambil bayi tersebut. Sebab apa? Sebab bayi tersebut anak yatim. Jadi bila anak yatim tuan-tuan, tak ada siapa nak bagi jaminan bayar upah susu tu, kan? Lalu Halimatus Sa'diyah, Allah Ta'ala campakkan rasa kasih dan sayang dalam hati dia, dia ambil bayi tersebut dan dia jaga. Kemudian Halimatus Sa'diyah meneruskan jagaan sehinggalah Rasulullah SAW berumur 6 tahun. Ada riwayat mengatakan 5 tahun 3 bulan kan, tapi kita genapkan tu 6 tahun. Ada juga pendapat ataupun riwayat mengatakan 6 tahun. Waktu umur 6 tahun tuan-tuan, berlaku satu peristiwa yang sangat penting. Ketika itulah Rasulullah SAW didatangi seorang pemuda yang disebut itulah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mai datang. Waktu tu tuan-tuan, Rasulullah ataupun kanak-kanak bernama Muhammad ibn Abdullah SAW ni duduk tengah main dengan adik-adik susuan. Tuan-tuan cuba bayangkanlah, di satu perkampungan ni, duduk di perkampungan ni, duduk Halimah ni lagi ni. Halimah duduk jaga dia ni. Dalam di halaman rumah tu Rasulullah duk main dengan adik-adik susuan. Adik-adik susuan ni siapa? Anak-anak Halimah lah, anak Halimatus Sa'diyah duk main. Tengah-tengah duk main tuan-tuan, datang seorang pemuda baringkan Rasulullah atas tanah, baringkan. Lalu peristiwa tersebut dilihat oleh adik-adik susuan yang lain. Maka bila mana jadi begitu tuan-tuan, biasa kanak-kanak dia tengok benda yang cemah, yang takut-takut, dia jeritlah, mak ayah tengok ni Muhammad ni kenapa ni? Lalu bila pada Halimatus Sa'diyah mai datang kepada Nabi Muhammad SAW, ketika itu Rasulullah dalam keadaan muka yang pucat dan ketakutan. Lalu Halimah tanya, wahai Muhammad, apakah yang dah berlaku kepada kamu? Lalu Rasulullah menceritakan, datang seorang pemuda dekat aku, kemudian dia belah dada aku, dia keluarkan sesuatu, kemudian dibasuh dengan air zam-zam, dimasukkan semula dan dijahit semula. Ada kesan dia. Maka dengan berlakunya peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah tak tahu siapa pemuda tu, tak tahu. Rasulullah pun tak tahu. Kemudian Halimatus Sa'diyah kata, dia bertekad, dia bagi tahu suami dia, bertekad akan menghantar pulang kanak-kanak ini kepada ibu kandungnya Aminah binti Wahab di Mekah. Kerana apa? Kerana takut ada cubaan untuk membunuh ke atas kanak-kanak tersebut yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipulangkan kepada Aminah. Sempatlah Aminah duk jaga, Aminah duk jaga. Tuan-tuan bayangkan, lahir-lahir tak ada ayah, duduk pula dengan ibu susuan, sambung pula jagaan sampai umur 6 tahun. Kita hampir-hampir tak kenal lah siapa ibu kandung kita kan. Tapi itulah saat yang dinanti-nantikan, saat yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW. Dapat duduk dengan ibu kandung, dia rasa seronok. Kemudian tuan-tuan, selang beberapa bulan, lalu Aminah binti Wahab mengajak Rasulullah SAW menziarahi kubur ayahnya yang bernama Abdullah. Lalu Aminah kata, wahai Muhammad, kamu tak pernah jumpa ayah lagi kan? Jom kita jumpa, kita ziarah kubur ayah. Lalu pergi ziarah kubur. Kebetulan tanah perkuburan Abdullah tidak jauh daripada Madinah.
Kemudian Aminah ajak terus pergi jumpa pak menakan, mak menakan belah Aminah di Madinah. Ketika itu permusafiran mereka ditemani oleh Ummul Aiman. Ummul Aiman ikut sekali. Habis dah ziarah di Madinah tuan-tuan, dalam perjalanan pulang ni, nak balik ke Mekah, nak balik ke rumah ni, di satu tempat yang bernama Abwa, di situlah Allah Subhanahu wa taala uji Rasulullah buat kali kedua. Iaitulah Allah Taala menjemput ataupun mengambil nyawa Aminah bintu Wahab di satu tempat yang bernama Abwa. Ketika itu tuan-tuan, kita tidak dapat bayangkan bagaimana perasaan seorang kanak-kanak yang berumur 6 tahun baru nak merasai kasih sayang seorang ibu, baru nak kenal ibu, baru nak berkasih sayang, nak cinta dengan ibu ni. Waktu itu Allah Taala ambil nyawa Aminah. Tuan-tuan bayangkan kanak-kanak kecil duk gerak duk, ibu mak bangun supaya Aminah berjaga dia, tapi tak bangun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dah meninggal, dah wafat Aminah bintu Wahab ketika itu. Lalu Ummul Aiman, selepas habis pengebumian Allahumma salli ala Muhammad, habis pengebumian Aminah di Abwa, lalu Ummul Aiman bawa pulang Rasulullah ke Mekah, lalu diserahkan kepada Abdul Muttalib. Lalu tuan-tuan, Abdul Muttalib sempat mengasuh Nabi SAW 2 tahun, tak lama, 2 tahun. Wafatnya Abdul Muttalib, meninggalnya Abdul Muttalib ibarat Rasulullah yatim kali kedua. Yatim kali kedua. Kerana apa? Kerana ketika itu umur Rasulullah 8 tahun. Maksudnya kita sekarang darjah 2 kan, anak darjah 2. Bila umur 8 tahun darjah 2 ni dah mula cerdik, dia dah mula faham, dia dah boleh ada rasa sedih, ada emosi dan sebagainya. Jadi bila Abdul Muttalib meninggal, dia ibarat ayah meninggal kali kedua lah. Kali pertama dia yatim, tak ada ayah, tak dapat merasai kasih sayang ayah. Bila duduk dengan Abdul Muttalib, dia baru rasa macam mana ada ayah. Tuan-tuan, anak yatim tuan-tuan, kalau kita perhatikan, walaupun dia kecil, dia duduk diam, tak menangis, tak merungut dan sebagainya. Dia kalau duduk di sekolah, contohlah kita tengok kan, dia akan perhati kawan-kawan dia ni ada ayah ni, dia akan perhati. Siapa anak yatim dia tahulah. Kita yang besar ni pun tuan-tuan, kita kan duduk perhati, seronok dia ada ayah, seronok mak dia duduk suap lagi makan kan. Ni anak-anak kecil, dia tak mampu nak bercakap, tak mampu nak luahkan, maka dia perhati. Begitulah keadaan Rasulullah SAW. Lalu mendapat kasih sayang daripada Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi SAW. Jadi bila tengok tuan-tuan, Abdul Muttalib meninggal depan mata dia, dia lihat tubuh badan yang kaku, dia melihat sendiri dengan matanya Rasulullah SAW melihat Abdul Muttalib meninggalkannya. Subhanallah, peristiwa tersebut sangat pahit dan sangat memberi kesan terhadap hidup Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, sebelum Abdul Muttalib meninggal, Abdul Muttalib sempat berwasiat kepada anaknya ataupun bapa saudara Nabi SAW yang bernama Abu Talib. Tuan-tuan jangan tertukar Abdul Muttalib dan Abu Talib, berbeza. Abdul Muttalib Tok Wan Nabi, datuk Nabi. Abu Talib ni pakcik Nabi, bapa saudara Nabi SAW. Jangan tertukar. Saya dulu juga tuan-tuan tertukar juga dulu, jawab exam habis tertukar habis. Jangan tertukar. Baik. Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib, jika aku meninggal, yang akan meneruskan jagaan terhadap Muhammad ibn Abdullah SAW adalah Abu Talib, kata Tok Wan Nabi. Lalu bila Abdul Muttalib meninggal wafat tuan-tuan, maka Rasulullah duduk ataupun diasuh oleh Abu Talib, bapa Nabi SAW. Abdul Muttalib sengaja memilih Abu Talib. Ramai pak menakan Nabi ni, bapa saudara ni ramai, ada 9 orang kan. Abdullah ni ada beradik 9 orang ya. Maka Abdul Muttalib sengaja memilih Abu Talib. Walaupun Abdul Muttalib, Tok Wan Nabi ni dia tahu Abu Talib ni hidup tak mewah, tak senang, susah, miskin, tapi dia sengaja pilih Abu Talib. Nah ni nak perjalanan sirah Nabi, ada hikmah di sebalik dia. Nanti kita lihat. Kalau sempat kita lihat tuan-tuan. Baik. Jadi bila duduk dengan Abu Talib, kenapa Abdul Muttalib pilih Abu Talib? Kerana Abdullah dan Abu Talib ni depa ni adik-beradik kandung. Satu mak, satu ayah. Kan 10 orang anak laki-laki, 5 atau 6 orang anak perempuan ni kan Abdul Muttalib hasil daripada perkahwinan dengan beberapa orang isteri. Maka Abdullah dan Abu Talib adalah adik-beradik kandung. Maka antara Rasulullah dan juga Abu Talib ni dia ada keserasian, rapat, orang kata ngam lah.
kamcing, orang kata kamcing, bahasa mudah, kamcing rapat dengan Abu Talib. Maka tuan-tuan, Rasulullah duduk ataupun diasuh oleh Abu Talib. Kalau kita lihat macam mana sayangnya, kasihnya Rasulullah pada Abu Talib, kita boleh lihat bagaimana wafatnya Abu Talib. Tuan-tuan, Rasulullah berjaya mengislamkan berpuluh orang. Rasulullah berjaya mengislamkan berpuluh-puluh orang untuk masuk Islam. Akan tetapi Rasulullah tidak berjaya untuk mengislamkan bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Kerana apa? Kerana hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tak mampu nak bagi hidayah ke orang, apatah lagi kita, tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang, contohlah ni, saya bagi contoh kita ni. Contoh di depan masjid ni, dia adalah satu kumpulan orang duk merempit main motor, bising orang waktu time-time nak solat duk pergi main. Kita pun duk pergi tegur, jomlah kita pergi solat, masuk dalam sekali duk main motor, berbahaya, macam-macam sebut. Setiap hari kita duk ulang. Sampai satu masa kita fed up. Malas aku dah. Degil depa ni kan. Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Sebab kita, tuan-tuan, tugas dia adalah usaha. Ikhtiar, natijah dia Allah Taala bagi. Kalau budak-budak tu tak mau pergi solat, maksudnya Allah Ta'ala tak bagi hidayah kat mereka lagi. Begitulah usaha yang dilakukan oleh Rasulullah nak cuba mengislamkan. Sampai saat-saat akhir nazaknya Abu Talib, Rasulullah masih lagi cuba mengajarkan kalimah syahadah, akan tetapi tidak dapat diucap ataupun diungkap oleh Abu Talib. Subhanallah. Hidayah itu benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Talib, lamanya Abu Talib ni asuh Nabi, tuan-tuan, sehinggalah Rasulullah berumur 50 tahun barulah Abu Talib meninggal. Lama duduk. Maka sangat rapat, sangat kamcing, sehinggalah Abu Talib wafat, memberi kesan yang sangat sedih, penuh penyesalan yang terbuku dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah antara beberapa, orang kata refresh pun macam detail juga, tuan-tuan, panjang juga kan. Refresh. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila dah duduk, kita baru masuk. Bila dah duduk dengan Abu Talib, tuan-tuan, dalam satu riwayat mengatakan suatu hari ketika Abu Talib nak berdagang ke Syam, nak pergi ke Syam, nak pergi berniaga. Rasulullah cerdik, tuan-tuan. Walaupun umur ketika itu Rasulullah ada riwayat mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Itu khilaf, ya. Ketika umur Rasulullah 9 tahun, Rasulullah cerdik. Daripada kanak-kanak kecil, tuan-tuan, dia dah pandai dah. Dah pandai. Beza dengan anak-anak sekarang, generasi sekarang, generasi saya dulu sangat beza. Rasulullah ni bila dia tahu Abu Talib ni bukan orang senang, orang miskin, susah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa duk fikir bagaimana nak membantu mengurangkan beban Abu Talib. Lalu bila Abu Talib nak keluar berniaga ke Syam, maka Rasulullah bagi tahu hasrat dia dekat Abu Talib, nak ikut, nak bantu sama sekali nak pergi ke Syam berniaga. Tengok, subhanallah, umur ketika itu, tuan-tuan, kalau kita perubahan zaman sekarang ni, kanak-kanak duk sibuk dengan gadget lah sekarang ni kan, duk gadget, duk main. Beza dengan Rasulullah, subhanallah, sangat beza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, tuan-tuan, pada awalnya Abu Talib tidak membenarkan. Abu Talib tak bagi. Sebab apa? Sebab perjalanan nak pergi ke Syam daripada Mekah ni lebih 1000 km. Jauh, bahaya, panas terik ketika itu. Lalu Abu Talib tidak membenarkan. Lalu bila mana Rasulullah ni, biasa kanak-kanak duk pujuk, duk merengek kan, bahasa mudah kita duk merengek lah ni kan, duk pujuk, nak ikut juga. Maka kali kedua dan kali seterusnya Rasulullah memujuk Abu Talib, maka Abu Talib terpaksa membenarkan Rasulullah ikut sekali. Sebab antara faktor juga adalah Abu Talib tak sampai hati nak tinggalkan Rasulullah berseorangan di Mekah. Tuan-tuan, kasih sayang Abu Talib ni dia lebih sayang pada Rasulullah berbanding anak dan cucu dia sendiri. Subhanallah. Tengok Abu Talib, dia curahkan kasihan sepenuhnya pada Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu ikutlah Abu Talib pergi ke Syam. Satu perjalanan yang sangat-sangat jauh, lebih 1000 km. Kemudian, tuan-tuan, dalam perjalanan menuju ke Syam berlakunya satu peristiwa yang sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Dalam peristiwa tersebut, kisah ini, tuan-tuan, disepakati oleh para ulama. Disebut oleh hadis Tirmizi hasan gharib, jami'u turuqihi marasil wa marasil sahabah hujjah inda jumhuril ulama. Ulama bersepakat kisah ni benar. Baik. Satu peristiwa sangat penting berlaku
ketika mana kumpulan pedagang yang diketuai oleh Abu Talib menuju ke Syam, sampai satu tempat ataupun satu kota yang bernama Busra. Tuan-tuan pernah biasa dengar tak Basrah? Biasa dengar. Dia berbeza lah, dia bukan satu tempat yang sama. Basrah, Busra berbeza. Busra ni terletak di Syam, Basrah ni terletak di Iraq. Beza kan? Beza. Baik. Kemudian tuan-tuan, bila perjalanan tu hampir di satu tempat kota yang bernama kota Busra, di sana tuan-tuan ada seorang alim Nasrani, seorang rahib Kristian yang bernama Bahira. Dia tuan-tuan, dia alim, kerja duduk ibadah saja. Tempat ibadah ni tempat tinggi, tempat dia tempat duduk ibadah tinggi. Lalu bila dia duduk tempat tinggi tuan-tuan, dia nampak ada satu kumpulan pedagang ni dalam perjalanan nak merentasi kota Busra, nak menuju ke Syam ni lah. Lalu Bahira duduk lihat, ada satu orang yang special, ada satu orang yang bukan biasa-biasa yang ikuti kumpulan pedagang tersebut. Ni Bahira nampak. Lalu bila makin dekat tuan-tuan, Bahira dilihat awan mengeringi budak tersebut, awan mengeringi orang tersebut. Tapi Bahira dia tak tahu siapa. Tapi Bahira ni dia duk agak-agak, ini menunjukkan tanda-tanda kenabian. Ni kata Bahira ni. Daripada jauh nampak awan duk ikut, pokok batu duk tunduk. Ni tanda-tanda kenabian ni. Ada orang yang bukan calang-calang lah disebut. Lalu bila makin dekat kumpulan pedagang yang diketuai oleh Abu Talib itu, makin dekat tuan-tuan, lalu Bahira ni mengarahkan, dia turun bawah, dia arahkan pekerja dia, staff dia, ni mudah faham lah kan, orang bawah dia suruh buat masak, kita nak jamu makan ni, ada orang nak main singgah, nak ajak makan. Lalu bila mana kumpulan Abu Talib ni dah mai ke kota Busra, dah sampai, lalu Bahira ni ataupun alim Nasrani ini, rahib Kristian ni, dia panggil, jemput main makan dulu. Jadi semua join kecuali kanak-kanak yang bernama Muhammad ibn Abdillah. Dia duk jaga luar, duk jaga binatang tunggangan dengan barang-barang dagangan. Jadi yang lain duk masuk makan. Lalu bila Bahira datang, dia lihat, dia tengok tak ada pun orang yang dicari. Sedangkan dia jauh, dia nak cari orang ni. Bila dah main duk makan, dia tengok tak ada pun yang tengok ni, tak ada. Lalu dia tanya, kalian ni datang dari mana? Lalu jawab salah seorang, kami mai daripada Mekah. Lalu sedikit meyakinkan Bahira tadi yang ini menunjukkan tanda-tanda kenabian ataupun tanda-tanda akhir zaman. Sebab apa saya boleh kata gitu tuan-tuan? Ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, ulama-ulama Yahudi dan Nasrani, mereka ini lebih kenal Nabi Rasul akhir zaman berbanding mereka kenal anak dan cucu mereka. Sebab apa? Disebut secara detail dan terperinci di dalam kitab Taurat dan Injil tentang tanda-tanda kenabian akhir zaman. Mereka tahu lebih daripada kita sebenarnya. Mereka tahu awal lagi. Mereka tahu awal lagi. Sebab disebut di dalam kitab Taurat dan Injil. Lalu Bahira tanya, adakah semua ahli kumpulan yang ikut tu ada duduk tempat makan? Lalu Abu Talib jawab, kata tidak, ada seorang kanak-kanak di luar sedang menjaga haiwan tunggangan, barang-barang dagangan. Lalu Bahira kata, tak apa, ajak masuk sekali makan. Bila dah mau masuk tuan-tuan, Bahira ni dia, sebab inilah orang yang dicari sebenarnya. Dia duduk tengok keliling. Dia tengok budak-budak ni keliling, dia tengok atas bawah, depan belakang, dia pusing keliling, dia tengok lain daripada yang lain. Lalu Bahira tanya, di manakah ayah budak ini? Lalu Abu Talib dengan selambut jawab, akulah ayah dia. Abu Talib kata kan. Lalu Bahira kata, maka naibagina ayakuna abun. Tak semestinya, tak sepatutnya kanak-kanak ini ada ayah, kata Bahira. Sebab apa? Sebab disebut di dalam kitab Taurat dan Injil tanda-tanda kenabian, innahu yatimun, sesungguhnya dia ni yatim, anak yatim, tak ada ayah. Lalu Abu Talib pelik, dia macam mana boleh tahu tak ada ayah ni? Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Bahira menceritakan, innahu sayyidul alamin, sesungguhnya kanak-kanak ini adalah penghulu bagi sekalian alam, kata Bahira kepada Abu Talib. Maka terkejut Abu Talib. Lantas Bahira bagi tahu cepat-cepat kepada Abu Talib, bawa balik budak ni ke Mekah cepat-cepat. Sebab takut-takut kalau jumpa dengan orang Yahudi, mereka akan bunuh kanak-kanak ni, mereka akan bunuh budak ni. Tengok tuan-tuan, orang Yahudi ni,
Orang Nasrani tuan-tuan, dia lebih ringan sikit berbanding Yahudi. Yahudi kita sampai sekarang perang Palestin macam mana mereka buat? Subhanallah, sangat orang kata apa, jahat lah kan, bahasa kasar dia jahat, zalim orang Yahudi. Depa Yahudi tuan-tuan, daripada dulu lagi depa lah puak yang paling ramai yang bunuh para nabi dan juga para rasul. Ya? Jadi Bahira bagi tahu kepada Abu Talib, buat pulang budak ni cepat, takut terjumpa dengan orang Yahudi, sebab depa tahu tanda akhir zaman ni. Maka Abu Talib pun bawa pulang Rasulullah SAW ke Mekah. Tuan-tuan, kanak-kanak ini ataupun Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ni ada tanda-tanda kenabian. Antaranya adalah innahu yatimun, dan juga antara yang keduanya belakangnya ada tanda-tanda khataman nubuwah, nabi akhir zaman, dan juga digelar sebagai Al-Amin, dan banyak lagi lah, ada banyak lagi tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali Abu Talib bawa pulang Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Dengan berlakunya peristiwa tersebut tuan-tuan, kita lihat jahatnya orientalis barat, jahat dan liciknya mereka. Mereka mengatakan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daripada ajaran Bahira tadi ni. Sebab apa? Sebab berlakunya peristiwa tersebut. Dia berkata, Sultan tak logik. Rasulullah itu kali pertama dan kali terakhir dia jumpa Bahira tu, rahib Kristian, alim Nasrani. Itu kali pertama, kali terakhir dia jumpa. Mustahil dalam perjumpaan yang singkat, kanak-kanak kecil tak tahu apa, boleh terima ajaran dengan mudah gitu. Mustahil. Kita pergi sekolah, belajar sekolah rendah pun 6 tahun tuan-tuan, kita belajar kan. Pergi sekolah menengah pun 6 tahun, ambil STP ke STAM tu. Pergi masuk universiti pun bertahun-tahun juga, mustahil. Tapi kalau Allah nak jadikan, tak ada benda yang mustahil. Tapi ini kita nak sangkal kenyataan fitnah yang ditabur oleh orientalis barat. Dia berkata pertemuan yang singkat itu Rasulullah ambil terima anutan Islam, bawa sebar kat kita. Ini satu benda yang jahat dan licik yang ditaburkan, fitnah ditaburkan kepada kita orang Islam. Maka ulama-ulama Islam bagi tahu kat kita, antara hujah yang boleh kita nak lawan adalah, yang kita nak balas tadi adalah banyak benda yang disebut di dalam Al-Quran menceritakan sebelum, sedang dan akan berlaku. Ini dalam Quran. Ini hebatnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ini mukjizat Nabi Al-Quran. Hebatnya Al-Quran tuan-tuan, dia menceritakan perkara yang sebelum, sedang dan selepas. Ini hebat Al-Quran. Berbeza dengan Taurat dan Injil. Dalam Taurat dan Injil tak ada macam mana yang ada dalam Al-Quran. Contoh tuan-tuan, kita lihat Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, menceritakan tentang tentera Rom ni akan dikalahkan. Benda yang belum berlaku, Rasulullah kanak-kanak Rasulullah ketika itu. Jadi benda ni dia akan berlaku. Maka benda inilah ataupun hujah inilah ulama Islam bagi tahu kita boleh yang melawan ataupun sangkal fitnah yang ditabur oleh orientalis barat terhadap kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat berdikari daripada kecil, dan Rasulullah sangat prihatin dan mengambil berat tentang keadaan Abu Talib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar berniaga ketika umur 9 ataupun 12 tahun, belajar berniaga. Ikut Abu Talib nak berdagang ni. Lalu tuan-tuan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur belasan tahun sebelum baligh, Rasulullah SAW pernah mengembala kambing ketika umur belasan tahun. Rasulullah ada pengalaman mengembala kambing. Kata Rasulullah, "Ma min nabiyyin illa wa qad ra'iya ghanam." Para rasul ni ramai ni daripada kalangan pengembala kambing. Ini kata Rasulullah. Lalu para sahabat tanya, "Wa anta ya Rasulullah? Adakah termasuk kamu hai Rasulullah?" Lalu Rasul kata, "Ya. Ketika aku umur belasan tahun aku sudah mengembala kambing." Lalu tuan-tuan, kita melihat Allah Subhanahu wa taala menyusun satu program tarbiyah untuk para rasul dan para nabi, iaitulah seorang pengembala kambing. Kambing ni tuan-tuan, dia ni jenis seekor binatang yang agak nakal. Kemudian kambing ni juga dia susah nak ikut arahan. Saya pernah pergi kalau hari korban kan, kita nak pilih binatang korban, kita tengoklah beza lembu dengan kambing ni. Beza juga tuan-tuan. Ada dapat juga ilmu kat situ kan.
Lembu ni dia senang. Cukup waktu nak keluar makan ke nak balik ke, tuan dah hambat habis masuk kandang elok ikut. Beza dengan kambing, nak kena pergi kejar dia, nak tarik, dia degil sikit lah kambing ni. Dan juga dia antara binatang yang lemah. Maksud lemah tuan-tuan, kita mampu memudaratkan dia, dia tak mampu memudaratkan kita. Jadi nak bela kambing mesti mempunyai kesabaran yang sangat tinggi, seperti kesabaran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Saya cukup yakin pasti ada rahsianya kenapa Allah Ta'ala susun program tarbiyah ini untuk Nabi kita Muhammad SAW. Pasti. Kalau tuan-tuan nak nampak hikmah dia kan, kalau tuan-tuan ada satu syarikat ke ataupun sekolah ke madrasah, tuan-tuan cuba bawa pi ajak mereka pergi jadi pengembala kambing sebulan jadi ya tuan-tuan. Contoh kalau kita nak uji kita punya staf bawah ke apa kan, nak uji kesabaran, buat cukup sebulan, pasti akan ada hikmah dan hasil yang kita lihat. Kesabaran yang sangat tinggi yang akan diperolehi oleh mereka yang mengembala kambing. Tuan-tuan, mengembala kambing tuan-tuan, kalau kita tengok realiti sekarang, kalau orang selalu orang pandang remeh, kebanyakan majoriti kalau orang tak tahu sebenarnya penjagaan kambing ni sebenarnya subhanallah kaya sebenarnya. Tapi kalau orang pandang duduk dengan najis, jaga binatang, duduk kat kampung kan, keadaan ramai orang anggap ini pekerjaan lekeh. Akan tapi tuan, saya pernah tanya 2-3 orang kan, dia buat bisnes jaga lembu, jaga kambing ni, subhanallah kaya juga tuan-tuan. Tambah-tambah lagi musim raya haji, orang pakai duk beli, orang pakai duk beli, subhanallah. Maka tuan-tuan, pengembala kambing ini adalah antara boleh jadi salah satu pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Rasulullah ni pandai cari duit tuan-tuan sejak daripada kecil. Rasulullah ni dia hidup, bahasa kasar tuan-tuan minta maaf, Rasulullah ni hidup bukan untuk menghabiskan duit Abu Talib, akan tetapi Rasulullah membantu Abu Talib untuk mengurangkan beban dan juga tanggungan hidup. Jauh beza dengan anak sekarang, sangat jauh dan berbeza. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sejak kecil tuan-tuan, Nabi ini dipelihara oleh Allah Taala. Ya'simuhullahu tabaraka wa ta'ala ismatan min sigharihi. Allah Ta'ala ni jaga Rasulullah ni sejak daripada kecil, tidak terdedah dengan zina, tidak menindas orang yang lemah, tidak meminum arak, tidak menyembah berhala. Tuan-tuan, suatu ketika tuan-tuan, Rasulullah ni manusia biasa macam kita. Suatu ketika, ini bukan untuk kita menceritakan kelemahan Rasulullah, tidak, akan tapi kita nak lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah sejak kecil, min sigharihi. Suatu hari tuan-tuan, Rasulullah SAW pernah terdetik di dalam hati. Suatu hari orang Quraisy Mekah ni dibuat pesta, orang-orang Quraisy kan, orang Mekah dibuat pesta, buat sambutan, ada dalam majlis duk bunyi dung-dung gendang habis semua. Lalu Rasulullah dengar ada bunyi alunan muzik lah, gendangan dan sebagainya. Lalu terdetik dalam hati Rasulullah nak pi tengok, apa program, apa aktiviti yang dibuat oleh orang Quraisy ni, macam meriah seronok kan. Tak pernah terdetik dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila terdetik dalam hati Rasulullah tuan-tuan, maka Allah Subhanahu wa taala menidurkan Rasulullah, menyelamatkan Rasulullah daripada tempat-tempat yang lara, yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, bila mana Rasulullah berumur belasan tahun, dan tadi kita lihat Rasulullah umur belasan tahun ni antaranya adalah menjadi pengembala kambing, dan antaranya juga adalah Rasulullah pernah menyertai satu peperangan yang besar di antara Bani Quraisy dan juga Bani Qais. Antara Bani Quraisy dan juga Bani Qais. Peperangan yang agak besar, kerana Bani Quraisy ni adalah bani yang orang kata induk besar. Bawah Quraisy ni ada lagi bani-bani kan, kafilah-kafilah besar, Bani Quraisy dan juga Bani Qais. Peperangan itu bernama Harbul Fijar yang disertai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu tanda Nabi berani join peperangan. Tugas Nabi tidak terlalu berat, tetapi sangat terdedah dengan risiko kematian. Perang tuan-tuan, tak ada jaminan hidup, tak ada jaminan hidup. Pi perang ni kita kalau offer diri ni, kalau dipanggil untuk berperang tuan-tuan, tak ada jaminan hidup. Yang mungkin dari kepala kita pasti akan mati.
tetapi itu semua adalah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, perang ni adalah satu situasi yang menggerunkan. Macam saya sebut, konfirmatilah perang ni, konfirmati, menggerunkan. Dengan keadaan bilangan anggota musuh yang ramai dan juga paluan gendang untuk berperang sudah cukup membuatkan hati kita gerun dan menyebabkan satu-satu pasukan menarik diri daripada berperang. Ini nak kata kalau kita tak berani. Tetapi hebatnya beraninya Rasulullah umur belasan tahun menyertai peperangan yang bernama Habur Fijar di antara Bani Quraisy dan juga Bani Qais. Apakah tugasan Rasulullah ketika itu, tuan-tuan? Tugasan Rasulullah adalah mengutip panah dan juga tombak yang ada. Kemudian dah kutip, diserahkan semula kembali kepada bapa saudara Nabi SAW untuk meneruskan peperangan. Subhanallah. Tengok tuan-tuan, walaupun tugas tuan-tuan, mungkin kita rasa senang je kutip tombak, kutip panah. Tuan-tuan, perang ni tuan-tuan, waktu tu siap-siap boleh, kita pun boleh mati. Itu tak kalau kita pergi. Subhanallah. Itu adalah menunjukkan tanda keberanian Rasulullah SAW. Kemudian tuan-tuan, habis umur belasan tahun, masuk pula umur puluhan. Ketika mana umur Rasulullah SAW masuk 25 tahun. Ini masyhur, semua orang tahu. Umur Rasulullah 25, peristiwa penting dia apa, tuan-tuan? Peristiwa penting dia adalah Rasulullah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, yang mana ketika itu umur Khadijah adalah 40 tahun. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak lihat bagaimana Rasulullah dan juga Khadijah ni berjumpa, dan apakah yang dilakukan oleh Khadijah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, tuan-tuan, Khadijah ni hebat. Khadijah ni dia dikenali sebagai seorang wanita yang sangat mulia, yang tinggi akhlaknya dan juga luas pandangan. Khadijah ini adalah seorang janda bekas isteri orang Quraisy yang bernama Abu Halah. Khadijah ni adalah seorang janda, janda bekas seorang isteri orang Quraisy yang bernama Abu Halah. Tuan-tuan, Khadijah ni bukan orang biasa-biasa, luar biasa, seorang peniaga perempuan yang sangat hebat, sehingga kan kekayaan 1/10 Mekah tu adalah milik Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Subhanallah. Suatu hari Khadijah ada buat satu pengumuman ataupun tawaran, yang mana Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ingin mencari satu orang pegawai ataupun pekerja yang sangat mahir dalam selok-belok berniaga. Waktu tu, tuan-tuan, Khadijah nak cari orang nak hantar ke Syam. Khadijah ni setiap kali nak pergi hantar berniaga di Syam, dia pasti akan cari orang yang mahir dalam selok perniagaan, yang boleh bawa barang, jaga, cari supplier lah, jual beli, tawar menawar dan sebagainya. Dia cari orang macam tu. Jadi tuan-tuan, apakah cerita sebaliknya? Kita bagi laluan azan isyak dulu, insya-Allah. Sekali kita sambung sebagai Rasulullah bersama Khadijah binti Khuwailid sebagai penutup, insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Suatu ketika Khadijah mengumumkan satu pengumuman nak cari pegawai yang mahir dalam selok berniaga. Tuan-tuan, Khadijah binti Khuwailid seorang wanita yang sangat menjaga maruah diri. Walaupun dia seorang bisnes, dia tidak buat marketing yang bukan-bukan macam kita sekarang, ya. Khadijah, tuan-tuan, dia tak gedik macam janda atau perempuan sekarang ni. Dia tak gedik joget depan kamera kan, ataupun buat marketing jual nasi lemak anak dara, nasi lemak janda. Tak, Khadijah tak guna pun marketing tersebut, tetapi menjadi seorang ahli perniagaan yang sangat luar biasa, kekayaannya, keuntungannya luar biasa. Kemudian, tuan-tuan, sebelum Khadijah berkahwin dengan Rasulullah, ramai dah orang nak masuk minang Khadijah ni, termasuklah Abu Talib dan juga Hamzah. Pernah, ni sebelum Islam, pernah nak meminang Khadijah binti Khuwailid. Akan tapi Khadijah menolak, kerana sebenarnya Khadijah binti Khuwailid ada perasaan terhadap seorang pemuda yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah berkenal dengan Nabi. Sebab apa? Nabi ni dia dikenali dan juga dipuji sebagai Al-Amin dan juga As-Sadiq, dipercayai dan juga seorang berkata benar, jujur. Lalu bila dia kenal Nabi, dia tahu Nabi ni ada sejarah berniaga
Al-Amin dipercayai, As-Sadiq yang berkata benar. Lalu tawaran tersebut diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tanya Rasulullah, kemudian Rasulullah terima. Rasulullah terima tawaran tersebut. Maka Rasulullah pergilah ke Syam bersama dengan seorang pekerja Khadijah yang disebut sebagai Maisarah, seorang pekerja lelaki. Maisarah ni bukan nama dia. Maisarah ni maksudnya pemudah cara. Pemudah cara. Seorang lelaki pekerja Khadijah binti Khuwailid ikut sekali bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Syam. Perjalanan sangat jauh, ya. Pergi makan masa berbulan, balik pun makan masa berbulan. Maka ketika Maisarah ini, kita panggil Maisarah lah, senang kan, ya? Ketika Maisarah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang di Syam, pergi balik bersama dengan Rasulullah, maka tugas Maisarah ni tuan-tuan, antara membantu, selain dia membantu Rasulullah, tugas Maisarah ini adalah dia perhati Nabi ni. Tuan-tuan, Rasulullah tak tahu apa niat sebenar Khadijah ni. Ni. Maksudnya pengajaran di sini kita boleh ambil. Kita ni nak cari menantu, kita boleh test juga tuan-tuan. Macam mana Khadijah test Nabi ni. Subhanallah kan. Kita nak cari menantu untuk anak kita, kita boleh test macam-macam. Macam mana Khadijah test Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sepanjang Maisarah berada dengan Rasulullah, Maisarah jatuh hati dan terpikat dengan sikap akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang dalam urus berniaga, bermuamalah, menjual barangan yang elok, yang tak elok dia simpan, macam mana orang duk tahu menawar. Semua sikap-sikap akhlak yang ada pada Rasulullah ketika itu, Maisarah rasa terpikat, rasa teruja dengan akhlak yang ada pada Rasulullah SAW. Ringkas cerita tuan-tuan, habis berniaga, balik ke Mekah ni. Lalu Maisarah ni pergi jumpa As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dia jumpa Khadijah, apa lagi? Hantar laporan lah. Hantar laporan kat Khadijah. Lalu bila mendengar laporan yang disampaikan oleh Maisarah kepada Khadijah binti Khuwailid, lalu Khadijah ni rasa lebih yakin dan terpikat sungguh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tanpa segan silu tuan-tuan, Khadijah jumpa dengan bapa saudara Nabi Abu Talib, memberitahu hasrat untuk berkahwin dengan anak saudara dia Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talib pun menerimanya. Lalu berkahwinlah As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, wanita paling beruntung atas dunia ni adalah As-Sayyidah Khadijah. Paling beruntung, sangat beruntung. Dan ketika itu tuan-tuan, As-Sayyidah Khadijah berkahwin dengan Rasulullah. Rasulullah tidak berpoligami waktu dengan Khadijah. Lepas Khadijah meninggal, barulah Rasulullah kahwin 2, 3 dan sebagainya. Tuan-tuan, Khadijah ini adalah wanita yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia disebut sebagai wanita paling beruntung. Hasil perkahwinan Khadijah dan juga Rasulullah dapat 6 orang anak. Rasulullah ada 7 orang anak. 6 orang daripadanya adalah hasil bersama dengan Khadijah. Lagi seorang berbaki bersama dengan Maryah Qibtiyah, antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita paling beruntung ketika itu dan sampai bila-bila adalah As-Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu saja perkongsian kita untuk pada malam ini berkaitan dengan sirah ataupun riwayat hidup Rasulullah SAW. InsyaAllah tuan-tuan, ada kelapangan kita jumpa di lain waktu, di lain masa. Saya mohon maaf di atas segala kekhilafan, ketelanjuran, terkasar bahasa, ambil masa yang lebih dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada malam ini dan kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.